Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Kita berjumpa lagi di dalam kelas pendidikan Islam pada pagi ini. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, Ustazah nak kita semua membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, pada pagi ini dalam pelajaran pendidikan Islam kita akan belajar di bawah bidang jawi. Tajuk kita pada pagi ini ialah perkataan berimbuhan akhiran ya ataupun hamzah ya yang bersamaan dengan imbuhan akhiran ai di dalam tulisan Rumi. Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini, Ustazah nak setiap daripada kamu membuka buku teks pendidikan Islam tahun 3, muka surat 54. Baiklah, terdapat di situ sajak dan saya hendak kamu ikut saya baca bersama-sama. Negaraku, bumi bertuah yang kusayangi ini, jerih perih pahlawan pejuang bangsa. Keamanan yang kita nikmati dari keringat dan air mata. Bangsaku, bangkitlah hadapi segala rintangan. Pertahankan apa jua halangan. Jiwa dan raga yang kita miliki harus dipertahankan dengan maruah diri. Pertiwiku, betapa kini dapat kurasai tanah air yang kucintai, gagah di persada dunia. Baiklah, berkebetulan pula dengan kita semalam baru sahaja menyambut hari kemerdekaan yang ke-64. Nampak kan di situ logo kemerdekaan kita pada tahun ini iaitu Malaysia Prihatin. Baiklah, kalau kamu perhatikan kepada sajak yang telah kita baca tadi, terdapat beberapa perkataan yang mengandungi imbuhan akhiran ya ataupun hamzah ya yang berbunyi i. Dapat tak anak-anak kenal pasti apakah perkataan-perkataan tersebut? Di dalam sajak tadi, kalau kita perhatikan, terdapat beberapa perkataan yang mengandungi imbuhan akhiran ya ataupun hamzah ya. Baiklah, kita lihat bersama-sama ya. Perkataan yang pertama ialah sayangi. Nampak kan imbuhan akhiran ya di hujung tu? Yang kedua, nikmati. Ketiga, hadapi. Keempat, miliki. Kelima, rasai. Baiklah, jika kita perhatikan pada perkataan ini dia tidak tambah ya sahaja, sebaliknya hamzah ya. Dan yang terakhir, cintai. Jika kita lihat pada perkataan tadi, kita akan dapati bahawa ada sesetengah perkataan yang ditambah dengan huruf ya sahaja dan ada juga perkataan yang ditambah dengan huruf hamzah ya. Jadi, apakah perbezaan antara kedua-dua keadaan ini? Baiklah, kita akan lihat pada perkataan yang perlu ditambah dengan huruf ya sahaja. Okey. Perkataan yang perlu ditambah huruf ya sahaja adalah perkataan kata dasar yang berakhir dengan huruf konsonan. Anak-anak masih ingat apa itu huruf konsonan? Huruf konsonan ialah selain daripada huruf alif, waw dan ya. Apa maksud pernyataan ini? Baiklah, kita lihat pada contoh.
Okey, di sini terdapat 3 pembahagian iaitu kata dasar ataupun kata asal. Yang kedua, imbuhan akhiran iaitu ya, dan seterusnya ialah kata terbitan, iaitu perkataan berimbuhan yang telah ditambah huruf ya. Baiklah, perkataan yang pertama tadi kita kata sayangi. Kata dasar di sini ialah sayang. Lihat pada perkataan sayang. Huruf yang terakhir sekali adalah huruf nga. Nga adalah huruf konsonan. Disebabkan kata dasar ini berakhir dengan huruf konsonan, oleh itu untuk jadikan imbuhan akhirannya i, kita perlu tambah huruf ya sahaja. Jadi ejaannya jadilah sebegini. Sin alif sa, ya nga ya, sayangi. Perkataan seterusnya adalah ni'mat. Nun, ain, mim, ta. Ni'mat berakhir dengan huruf konsonan ta. Oleh itu, imbuhan akhirannya hanyalah ditambah ya sahaja. Ni'mati. Huruf ta tu disambung terus dengan huruf ya. Perkataan yang ketiga, ha alif ha dal padab. Hadap. Hadap berakhir dengan konsonan pa. Oleh itu, imbuhan akhiran i-nya ditambah huruf ya sahaja. Hadapi. Dan yang terakhir, milik. Mim ya mi, lam ya qaf li. Milik berakhir dengan huruf qaf. Qaf adalah huruf konsonan, oleh itu imbuhan akhiran i-nya ditambah huruf ya sahaja. Jadilah perkataan miliki. Baiklah, sekarang kita lihat pula pada perkataan yang perlu ditambah dengan imbuhan akhiran hamzah ya. Kalau sebelum ni kita tambah ya saja, sekarang dia perlu ditambah dengan hamzah ya. Apakah perkataan-perkataan tersebut? Perkataan yang berakhir dengan huruf vokal waw ataupun alif ataupun a di dalam tulisan Rumi. Kita lihat pada contoh yang pertama. Ta, te, mim, wa, mu. Temu. Perkataan temu berakhir dengan huruf waw. Jadi, untuk jadikan imbuhan akhiran i-nya, kita perlu tambah hamzah ya. Beginilah keadaannya. Kalau kita tak letakkan hamzah, apa jadi? Dia tak bunyi temui, dia bunyi temui. Temui. Kan lain bunyinya tu. Perkataan seterusnya ialah cinta. Ca, ya, nun, cin, ta, alif, ta. Cinta. Cinta berakhir dengan huruf vokal alif. Oleh itu, untuk jadikan imbuhan akhirannya i, kita perlu tambah huruf hamzah ya. Beginilah keadaannya. Cintai. Perkataan yang ketiga, rasa. Ro alif ra, sin sa, rasa. Kalau kita perhatikan, perkataan rasa tidak berakhir dengan huruf waw ataupun alif. Jadi, kenapa perlu ditambah dengan hamzah ya untuk imbuhan akhirannya? Kita lihat pada ejaan Rumi perkataan rasa. Baiklah, eja ra, sa. Huruf akhirnya apa? A kan? Oleh itu, disebabkan huruf Rumi akhirnya adalah A, jadi imbuhan akhiran I-nya kena ditambah dengan hamzah ya. Ro alif ra, sin alif sa, rasa, hamzah ya i, rasai. Okey, nampak di situ? Dan timbul lagi satu
kemusykilan. Kenapa di sini ada alif? Sedangkan pada kata dasar asalnya tiada alif. Memang begitulah syaratnya bila perkataan yang berakhir dengan huruf A di hujungnya, untuk jadikan dia ada imbuhan akhiran, untuk sambungkan dengan imbuhan akhiran, kita perlu letakkan huruf alif terlebih dahulu. Jadilah ejaannya begini. Baiklah, perkataan yang seterusnya, harga. Okey. Seperti juga rasa, cuba eja dahulu harga dalam tulisan Rumi. H A R har G ega harga. Perkataan yang terakhirnya, huruf terakhir adalah huruf A. Oleh itu, untuk jadikan imbuhan akhirannya perlu ditambah dengan huruf hamzah ya. Lihat di sini. Seperti juga perkataan rasa tadi, harga asalnya tiada alif. Tetapi bila nak sambung dengan imbuhan akhiran I, kita perlu tambah huruf alif terlebih dahulu, baru tambahkan imbuhan akhiran hamzah ya. Boleh faham ya anak-anak? Baiklah, sekarang lihat pada modul yang telah saya bekalkan pada murid-murid semua. Saya harap semua anak-anak telah ambil ya modul yang telah cikgu-cikgu letakkan di sekolah pada hari Sabtu dan Ahad tadi. Baiklah, lihat pada latihan yang bertarikh 1 hari bulan 9 2021. Tajuk imbuhan akhiran ya ataupun hamzah ya. Arahan, tambahkan imbuhan akhiran ya ataupun hamzah ya pada perkataan-perkataan di bawah. Baiklah, terdapat 10 perkataan di situ. Saya dah beri satu contoh. Rasal. Ra alif ra sin sa, untuk jadikan imbuhan akhiran i kita tambahkan hamzah ya sebab dia berakhir dengan huruf A pada perkataan ruminya. Okey, Ustazah nak kamu semua buat daripada nombor 1 sampai 10 tu tambahkan. Sama ada perkataan tu nak kena tambah ya ataupun hamzah ya. Pilih salah satu. Tengok pada keadaan kata dasar yang telah Ustazah berikan di situ. Baiklah, itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua ialah susun perkataan berikut menjadi ayat yang lengkap. Baiklah, ini adalah perkataan-perkataan yang tidak disusun dengan betul. Ustazah nak kamu susun perkataan-perkataan ni membentuk menjadi ayat yang lengkap. Okey, ada 2 di situ. Dan saya harap kamu dapat menyelesaikan tugasan ini dengan sebaiknya. InsyaAllah modul ni nanti saya akan kutip pada waktu yang akan ditetapkan kemudian. Baiklah anak-anak, Ustazah harap anak-anak semua dapat faham tajuk yang kita belajar pada hari ini. Dan jika ada sebarang permasalahan, kamu boleh PM direct dengan saya, hantar mesej terus. Ataupun susah sangat, telefon saja dan tanya. Jangan senyap aja. Dan seperkara lagi, jangan lupa untuk tulis nama pada setiap halayan tersebut. Takut ada yang terkoyak, saya tak dapat nak kenal pasti siapa punya tugasan. Baiklah, setakat itu sahaja pada minggu ini. Ustazah harap anak-anak dapat menyelesaikan tugasan yang diberi dengan baik dan sempurna. Dan terima kasih buat ibu bapa yang turut membantu dalam pembelajaran anak-anak. Semoga berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.